Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Diharapkan semua pelajar dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Jadi saya akan meneruskan untuk kuliah kali ini bagi topik yang kedua. Iaitu penyusunan dan persembahan data secara visual. Yang mana dalam ayat lain-lain kita boleh katakan bahawa selepas kita memperolehi data, data untuk kita punya kajian, eksperimen ya. Maka kita akan organize ataupun kita susun balik dan kita persembahkanlah data tu untuk kita visualize ataupun kita mendapat gambaran bagaimana data tersebut ya. Sebab bila kita dapat data, dia tu dalam bentuk yang macam mana kita nak katakan macam kita nak gambarkan data tu macam daripada kecil ke minimum atau pada maksimum. So kita kena ada satu prosedur ataupun cara kerja lah untuk kita susun data tersebut. So ini yang termasuk dalam topik kedua kita. Dan dia melibatkan apa yang kita nak belajar, bagaimana kita nak organize lah kita punya data tu. So the topic yang kita akan start iaitu bagaimana kita nak susun data yang kita dah perolehi. Sebab dia akan dalam dia tidak tersusun. Jadi kita perlu tahu dan kita perlu mulakan dengan langkah pertama iaitu untuk menyusun data. Dan apa yang kita akan sentuh bagi permulaan topik ini adalah mengenai bagaimana kita nak construct taburan kekerapan. Kekerapan ni maksudnya pada definisi itu sendiri, bagaimana kita sejauh manalah berapa kali kerap ataupun berulang bagi data ataupun pemerhatian tersebut. Jadi taburan kekerapan ialah merupakan satu jadual mudah. So di mana data telah disusun mengikut kelas yang tersusun. So disusun mengikut kelas yang tersusun. Kita boleh juga katakan bahawa kita macam saya katakan tadi, bila kita dapat data dia tidak teratur. Jadi kita boleh, bila kita susun balik data kita ni, kita boleh buat di dalam susunan menaik. Maksudnya kita start daripada minimum kepada maksimum, something like that lah. Jadi dia akan memudahkanlah penyampaian kita dalam satu bentuk ataupun orang kata apa, gambaran yang ringkas. So jadi untuk kita nak buat jadual kekerapan ni, bagaimana jadual kekerapan yang kita nak buat? Itu baru definisi kan, maksudnya bagaimana kita nak susun. So how kita nak membentuk satu jadual kekerapan, yang itu yang kita akan pelajari untuk topik ini. So kita lihat dekat sini, peringatan semasa membina jadual kekerapan. Langkah pertama, mesti memilih bilangan kelas yang sesuai untuk jadual berkenaan. Mungkin dekat sini saya rasa para pelajar agak macam belum dapat lagi gambaran sebenar apa yang saya cuba sampaikan. Tapi tak apa. Kita tengok dulu bagaimana langkah-langkah yang terlibat untuk kita buat jadual kekerapan tersebut. At the end nanti kita akan tengok, ini jadual kekerapan tu. Tapi first thing yang kita perlu mulakan, kita kena pilih bilangan kelas yang sesuai. Jadi ini termasuk kita tentukan sempadan bagi setiap kelas. Kita nak macam kita kata kelas tu macam satu range lah. Dia ada klasifikasi dia. So kita kelaskan untuk yang pertama dan seterusnya. Dan kenapa? Sebab kita nak tentukan sempadan supaya data tidak bertindan. Ataupun kita panggil overlapping lah. Iaitu bersifat saling eksklusif atau mutual eksklusif. Kita tak nak ini terjadi. Nanti data tu akan jadi bias lah, sebab redundant, kita ulang observation yang sama. Contoh dekat sini kita tengok, tidak boleh susun data seperti ini. Yang kita katakan dari tadi kelas tu ya. Kita lihat, katakanlah kita susun data tu, kita buat contoh ni berat badan boleh juga jadilah dalam 55 ni kan. Katakan kita kata tak boleh susun ni, maksud dia once you kata you nak start sempadan, dan sempadan tu macam kita kata dia punya the first
sempadan tu bawah dia apa minimum, atas dia apa yang paling maksimum. Dan later kita tengoklah bagaimana kita tentukan berapa bilangan untuk kita letak dalam sesuatu kelas tu. Okey, yang kat sini kita nak explain apa yang kita masukkan tidak bertindan ni. Okey, jadi di sini kamu lihat dia letak kat sini kan, kelas yang pertama 55 hingga 60. Okey, dan seterusnya sepatutnya kalau kita nak buat the next punya kelas ni, patutnya kita akan letak nombor yang tidak lagi mengulang kelas atas untuk kelas sebelumnya. Katakanlah kat sini kita letak K1, kelas 1 ya. Sini kelas kedua. Okey, kelas ke-1 ni kita dah letak dah 60. So, kita perlu ingat, bear in mind that kelas kedua tidak boleh kita ulang lagi digit ni, 60 ni. Okay. Tapi dalam contoh ini, okay, di mana berlakunya overlapping, kamu lihat ni dalam kelas kedua ni, 60 kita ulang lagi sekali. Sedangkan kita dah nyatakan tadi dalam kelas pertama, 55 hingga 60. Okay, so maksudnya kita perlu faham, kita tak boleh ulang lagi dalam kelas kedua. Okay, tapi ini contoh lah kan, sebab kita nak tunjuk overlapping. Apa maksudnya overlapping kan? So, apa yang terjadi kat sini, nilai 60 akan berada kat dalam kelas pertama pun dia ada, kelas kedua pun dia ada. So, maksudnya bila kamu kira kuantiti dia nanti, dia akan jadi bias sebab 60 dikira sebanyak 2 kalilah lebih daripada yang sepatutnya. So, kita nak elakkan daripada berlakunya situasi ini. Okay. So, ini langkah pertama. Okay, yang kedua, berapa pula bilangan kelas ni? Okey, bilangan kelas tu bergantung kepada berapa banyak bilangan nilai dalam data kita. Okey, contoh maksudnya banyak nilai nombor maka banyaklah kelas. Tapi kita kena ada dia punya, orang kata apa, guideline sekurang-kurangnya, maksudnya at least 5. Tapi kita tak boleh melebihi 15 kelas. Okey, so maksimum 15, minimum 5. Okey. Dan langkah ketiga, kelas yang ditentukan perlu bersifat menyeluruh. Tiada nilai data terletak luar daripada kelas. Of course lah. Contoh kamu ada beberapa ataupun 50 lah, katakan 50 pemerhatian. So, kamu ada 50 data. Okay? Dan dalam senarai data kamu tu, kamu adalah berapa nilai-nilai dalam kamu punya data kan, observation tu. Okay, jadi kamu perlu pastikan nilai kelas tu, okay, perlu ambil kira yang ada dalam kamu punya observation tu. Data yang ada 50 tu, dia perlu cover semua tu je. Okay, dia tidak boleh terletak luar daripada kelas tersebut. Okay. So, ini adalah untuk tiga langkah yang pertama lah. Okay. So, kita lihat langkah keempat ataupun langkah seterusnya. Okey, setiap kelas harus mempunyai julat ataupun width. Lebar julat maksudnya berapa range dia. Macam tadi kan, dia tunjuk contoh apa, 55 hingga 60. So, maksudnya dekat sini width dia is banyak ni. Okey, so kita perlu follow width ni. Maksudnya kalau kelas pertama lebar dia itu, ataupun dia punya julat ataupun width dia banyak itu, so maksudnya 5 kan kat sini, contoh inilah. Dan seterusnya pun perlu sama. So, kena konsisten semua. Okay, that's why dia kata setiap kelas harus mempunyai, okay, typing error sini, width yang sama. Okay. Kelima, kita kena guna nombor bulat untuk setiap kelas. Contoh 5, 10. Macam kat sini 55 dengan 60. Okay, tak ada macam angka perpuluhan. Okay, so gunakan nombor bulat. Okay, langkah ke-6, elakkan menggunakan kelas yang tiada had atas atau had bawah. Okey, contoh. Okey, kat sini kan at least kamu nampak juga had bawah dia adalah 55, had atas 60 kan. Apa yang dimasukkan dekat sini yang mana menggunakan kelas yang tiada had atas. Contoh kat sini kamu gunakan seperti 85 dan ke atas. So, apa yang masuk kat sini? 85 and above. And above maksudnya dia akan jadi infinity positif. Maksudnya makin tinggi kan. Okey, itu pun maksud yang disampaikan kat sini lah. Menggunakan kelas yang tiada had ataupun 20 dan ke bawah. Infinity yang ke bawah. Infinitely dia makin menurun sehinggalah ke infinity yang semakin mengecil kan. Okey, itu yang dimasukkan kat sini. So, kamu kena ingat, kamu kena guna nombor bulat dan pastikan range ataupun jarak dia, lebar dia perlu sama. Dan kamu kena ada had atas dan had bawah. So, kamu kena ada something ataupun nilai pada had atas kamu dan juga had bawah.
Okay, kamu tak boleh letak sesuatu yang tidak pasti ataupun kita katakan uh, dan seterusnya ke atas dan ke bawah. Okay, kita dah explain dekat sini. So itu kita perlu ambil kira sebagai kita punya apa? Kita punya guideline lah untuk kita construct taburan kekerapan. Okay, so itu dia punya langkah-langkah. Okay, next. Okay, ini masuk kepada kaedah yang terlibat dalam membina jadual kekerapan. Okay, apa kaedah dia? Okay, macam tadi kita dah dengar kelas semua, kita nak tahu lah macam mana kita nak construct table tu. Macam mana kita nak tahu had atas berapa, had bawah kan? Okay, now kita dah masuk pada bahagian tersebut. Okay, so untuk jadual kekerapan, sebab kita memang bercakap tentang jadual kekerapan, okay, kita menggunakan aturan Sturges ataupun Sturges Rule. So, apa tujuan Sturges Rule ni? Okay, adalah untuk membantu kita menentukan bilangan kelas. Baru bilangan kelas belum lagi width. Okay, so ini langkah pertama kita. So, bagaimana kita nak gunakan aturan Sturges ni? Okay, dia pun ada step dia. Okay, step pertama, okay, nak tentukan bilangan kelas. Okay, lihat di sini, rumus yang diberi ni ini fix ya. So, apa yang berubah kat sini, kita nak dapatkan apa target kita kat sini. Objektif kita, target kita untuk dapatkan bilangan kelas. So, K di sini bermaksud K sama dengan bilangan kelas. So, ini jawapan akhir yang kita akan dapat lah. Apa yang saya katakan kat sini, rumus dia dan memang fix yang kamu akan guna adalah dekat sini. 1 campur 3.322 log 10 N. So, N ni adalah item yang kita kena substitute inside. Okay, apa yang kita akan dapat kan? So, apakah N? Bilangan cerapan dalam set data. Berapa kamu punya observation? Okay, itu kita punya langkah pertama, bilangan kelas. Nanti kita akan tengok contoh macam mana kita nak applykan rumus ini. Okay, seterusnya step kedua, anggar selang kelas. Berapa width dia tadi julat dia kan? So, selang kelas kita notate ataupun kita guna notasi S sama dengan data maksimum paling tinggi tolak dengan data minimum, data yang paling kecil, bahagi dengan bilangan kelas. Okay, tapi untuk kamu mendapatkan anggaran selang kelas dalam step kedua ni, kamu perlu settlekan dulu step pertama. Tentukan bilangan kelas. Sebab apa? Sebab kamu kena dapatkan dulu ini. K ni. Baru kamu boleh substitutekan dekat sini. Sebab data maksimum, data minimum confirm kamu akan ada daripada kamu punya observation. Tapi bilangan kelas kita tak akan tahu kalau kita tak selesaikan langkah pertama. So, one by one. Okay. Next, kita tengok contoh lah macam mana kamu nak dapatkan. Okay. Menggunakan langkah yang diberi tadi. Alright, so kita tengok kita ada contoh dekat sini di mana data menunjukkan kos purata harian bagi pesakit tinggal di hospital semenjak bila? 2006 bagi 50 negeri di US, Amerika Syarikat. Okay. Dia minta kita bina jadual kekerapan, dia minta kita dan seterusnya lah. Tapi saya akan mulakan ini dulu dengan kamu. Buat dulu jadual kekerapan, kita akan go through dulu dan baru kita go to the next one lah. Okay, hitung kekerapan relatif, kumulatif dan kekerapan kumulatif relatif. Ini kita akan go through. So, first of all, kita akan tengok bagaimana kita nak buat jadual kekerapan. Okay, so kita mulakan dengan ni. Alright, okay, kalau kamu lihat di sini ya, seperti mana yang saya katakan kat kamu tadi, okay, bila manalah katakan kita mendapatkan data primer ataupun data sekunder kan, contohnya kamu dapat daripada questionnaire ke, data kamu tu kita kata berterabur lagi, dia tak tersusun. That's why kita perlu arrange ataupun susun data kita dulu. Okay, macam dekat contoh kita gunakan kat sini, dia untuk apa tadi? Untuk kos purata harian bagi pesakit kan, dan dia dah cakap 50 negeri di US. So, kamu lihat kat sini, ini data dia. Okay, bila kita tengok ni sekali imbas macam kita tak berapa nak tangkap lah. Kenapa? Sebab dia mulakan secara tak tersusun, di mana kita tak tahu kat mana yang paling kecil, mana yang paling besar. Agak sukar untuk kita nak dapatkan. Sebab kenapa? Sebab kita perlu ingat, the next step kita akan melibatkan data maksimum dengan minimum kan. So, kita perlu arrangekan data ni daripada yang paling kecil go to yang paling besar. Maksudnya kita start ambil daripada minimum dan kita arrange to maximum. So, kita organize dulu data kita. Okay.
So ini yang kita nampak ni dekat sini. Okey, yang belum susun lagi ya. Ini yang belum susun. Alright. So kita akan pergi tengok dekat sini. Pertama, okey, untuk kita bina jadual kekerapan ni bagaimana? Okey, step 1. Bagaimana saya katakan tadi, susun dulu data kamu daripada nilai kecil kepada nilai terbesar. So kita punya view tu ataupun kita punya visualization, kita punya gambaran tu akan makin clear lah. Okay, bila kita susun nampak kat sini, okay, 774. So ini kita kena susun daripada data tadi tu. Make sure that apa yang kita dah susun tu kita tick lah, ataupun kalau kamu guna Excel much better kan. Okay, so lihat dia susun daripada kecil ke besar. Okay, dan yang paling besar, so minimum to the maximum. Alright, so ini akan bantulah untuk kamu punya langkah seterusnya. Okay, sorry. Okay, kedua, tadi kita dah diberitahu kan macam mana nak dapatkan bilangan kelas. Once kamu dah susun, okay, ingat itu langkah pertama. Langkah kedua, kita dapatkan bilangan kelas menggunakan Sturges rule. Okay, and saya dah bagi tahu tadi, and tu kamu boleh tahu daripada kamu punya observation tadi kan. So dia dah bagi tahu dah kepada 50 kan. So n kamu adalah 50. So plug in saja dalam rumus yang memang dah fix tu. K tu apa yang kamu nak dapatkan bilangan kelas. So kamu perlu buat sama dengan 1 campur 3.322 log 10 apa n 50. So guna kalkulator lah. Okay, so lagi satu yang saya nak tekankan kat sini. Basically kita pun dah tengok kita guna log 10. Dan kat sini pun kita ada 3.32 dalam bentuk perpuluhan kan. So logically kita akan dapat jawapannya dalam bentuk perpuluhan, something like that. Okay, so guideline kamu untuk sini pula, Sturges rule mencadangkan sekurang-kurangnya 7 kelas. Di sini kita perlu bulatkan kepada yang paling besar. Okay, contoh dekat sini kita dapat 6.64. So kamu bundangkan kepada 7 sebab kita ambil angka bulat saja. Easy for us to view. Okay, so bilangan kelas realitinya kamu dapat 6.64, tapi guideline-nya kamu bulatkan jawapan ke nombor besar. Okay, itu step kedua. Dan kita pergi kepada step ketiga. Okay, ini selang kelas. Kamu dah tahu berapa bilangan kelas, kamu kena, sebab kita nak tahu selangan kelas ni. Kenapa kita nak tahu selang kelas? Bila kamu dah tahu kan, contohlah katakan bilangan kelas dia dapat tadi 7 kan. So dalam 7 kelas tu, KK sama dengan 7 tadi, bagaimana kita nak allocatekan semua data tu yang ada 50 tu untuk setiap kelas ni? Berapa lebar? Berapa range untuk dalam kelas 1, kelas 2, apa range kamu supaya bila keseluruhan sampai ke K7 kamu tu mestilah dia merangkumi apa keseluruhan n sama dengan 50 kamu. Okay, so kita nak make sure dia termaktub, dia berada dalam lingkungan tersebut. Sebab kita nak komprehensif, kita nak pastikan data yang masuk tu memang yang ada dalam kita punya observation, bukan yang luar daripada observation. Okay, so selang kelas. Okay, bagaimana kita nak dapat? Tadi kita dah beritahu rumus dia, kita ambil yang data maksimum. Ini gunanya tadi kita dah susunkan dan tolak dengan data minimum. Okay, dapat 1 dan dapat 1. Dan apa seterusnya bahagi dengan K kan? K kita berapa? 7. So you dapat 240.14 dalam titik perpuluhan juga. So dengan cadangan 7 kelas, maka selang kelas pun kita bundangkan kepada yang lebih besar. So untuk 240 kita ambil 250. Okay, so 250. Okay, so kita dah tahu dia punya range dia 250, gandaan 250. Okay, so bila kita dah tahu tu, dan kita construct lah kelas 1 kita apa, dari mana ke mana. Okay, now kita tentukan had kelas bawah. Okay, bagaimana kita nak tentukan had kelas bawah ni? Kamu dah nampak daripada table, kita dah tahu minimum, maksimum. So kita nak start pun mestilah dengan yang paling kecil apa dia? 74 berapa? Sekejap saya kena tengok balik. Table tadi saya rasa 774. 774 tu dia punya nilai minimum dia dan pergi pada maksimum 245. Dan apa yang kita kena ingat, kita nak dalam keadaan 250. Okey, dan kita ada 7 kelas. Okey, jadi kita mulakan pada 750, keadaan 250 kan, kepada berapa? Okey, kepada 1000. Okey, kepada 1000 kelas pertama kita. Okay, dan kita tengok kat sini dan kita pergi kepada seterusnya. Ini baru kelas pertama kan, ini baru kelas pertama, dan kita susunlah sampai kelas ke-7 dalam keadaan 250. Okay,
So kita lihat kat sini. Now kita tentukan had setiap kelas. Okey, kita buat tadi 750 kurang daripada 1000. Kenapa kita cakap ini bukan infinity ya? Kenapa saya kata kurang infinity? Sebab 750 kurang pada 1000 maksudnya dia adalah kepada apa-apa yang tak touching 1000. Kenapa? Sebab bila dia masuk kepada the next class kat sini, dia dah 1000. So kalau kamu kata 750 kepada 1000, apa yang akan jadi kat sini? Dia akan jadi overlapping. Kita tak nak. Tapi saya nak tegaskan di sini juga bila saya kata kurang 1000, dia bukan juga infinity. Okey, kerana kita tahu paling rendah dia akan pergi 750 dan dia tidak boleh touching ataupun menyentuhi digit 1000 di sini. Okey. So di situ kita ada gambaran, kita ada range lah. Dia tak adalah pergi kepada infinity yang tak tahu mana ending dia, tak tahu kat mana stop. Okey. So ini boleh. Okey. Dan kita susunlah 1000 kepada kurang, apa dia gandaan dia 250 kan, kurang 150. Dan kita boleh start lah dengan had bawah kat sini dengan 150. Sehinggalah tadi 2455 kan dia punya data. So kita pergi kepada kurang daripada 2500. So selang kelas adalah had bawah kelas bagi kelas seterusnya tolak dengan had bawah kelas berkenaan. Okey. So itu kamu punya rumus untuk selang kelas. Okey. So kita tengok kat sini. Now, kamu dah boleh construct dah kamu punya taburan kekerapan jadual kamu. Okay, kita dah tahu dah tadi, kita kena range kita adalah daripada 750 kepada 1000. So kat sini bagaimana kita kata kekerapan? Dekat sini yang kamu kena tahu apa yang dimaksudkan dengan kekerapan ni. Okey, 750 hingga kurang 1000, yang dimaksudkan kat sini adalah apa-apa data yang dalam kamu punya observation tu, dia dalam range 750 hinggalah apa-apa yang kurang pada 1000. Berapa bilangan dia? Itu yang kita kata kekerapan. Okay, kita lihat balik So saya kena buka balik table tadi. Okey, so sekarang kita kira sama-sama. Dia kata apa tadi? 750 hingga kurang dari 1000. Okey, so kita kira dia kata berapa tadi? Kekerapan dia 4 kan? Okey, 1, 2, 3, 4. 1093 tak mungkin sebab dah lebih 1000. So itu yang bagaimana kamu dapat dekat sini nilai dia kekerapan 4. Okey. Dan seterusnya lah sama juga dengan 1000 ke 1200 kurang daripada 1250. Berapa observation yang terkandung dalam range ni? Okey. So ini saya andaikan kamu boleh dapatkan lah. Okey. Dan nanti at the end of the day bila kita dah total up ni must be equals to observation berapa? 50. Okey. Apa yang kita nak pelajari dekat slide sini, okay, kita dah tahu tadi bagaimana range kan, dia punya kelas dan seterusnya. Bila kita dah construct table, you dah tulis dulu semua you punya kelas kat sini kan, you dah buat range dia dan kita start dengan kekerapan. Okay, kekerapan. Okay, dan lagi satu kolom pula tanda kelas. Dalam bahasa Inggeris kita kata mark. Okay, mark ni kita ada dua cara yang kamu boleh guna. Okay, mark ni maksudnya tanda kelas. Kita boleh katakan merupakan titik tengah bagi taburan kekerapan. Okay, bagaimana dapatkan mark? Seperti mana saya kata ada dua cara. Pertama, mark sama dengan had bawah kelas campur 0.5, iaitu kamu punya selang kelas dalam kamu punya case study lah. Okay, contoh kat sini kan, 750 0.5 darab dengan selang kelas. Selang kelas depends lah berapa selang kelas kamu. Okay, macam kita kat sini selang kelas kita berapa? 250 kan, so kita plug in. Okey, so sekarang apa contoh pengiraan? Contoh kat sini, had bawah kelas berapa kat sini? Yang pertama kita nak tunjuk contoh 750. So kita start dengan, sebab kita nak start untuk yang baris pertama, saya segariskan kat sini. Baris pertama, baris kedua kan. So untuk baris pertama ni kita ambil 750 untuk baris pertama, iaitu dia merupakan had bawah kelas. Okey, bagi kelas pertama. Campur dengan 0.5 ni fix, darab dengan 250 lah, sebab setiap daripada K1 sampai lah K7 ni selang kelas kamu memang fix 250. Yang berbeza apa yang kamu nak kira? Kelas bawah ni lah, bergantung pada kumpulan 2, kumpulan 3 dan sampai kumpulan 7. Okay, so kamu akan dapat 875. So ini adalah kaedah 1 atau kita kata method 1 lah. Okay, ini method 2. Bagaimana method 2? Method 2, okay, kamu terus ambil purata saja, iaitu kita ambil 750 plus dengan 1000
bahagi 2. So, you akan dapat sama je. So, apa yang saya cuba sampaikan kat sini, method 1 atau method 2, sama sahaja jawapan akhir yang kamu akan dapat. So, apa yang kita perlu buat, kita kena buat setiap satu lah. Satu-satu kamu kena kira. Sebab dia pun setiap baris kan. Okay, sampailah ke kumpulan ke-7. Okay. So, saya harap dekat sini kamu jelas dengan penjelasan untuk tanda kelas. Ataupun kita kata titik tengah lah bagi taburan kekerapan. Okay. So, ini bila kita dah dapatkan ini, maksudnya kamu dah selesai untuk buat jadual taburan kekerapan. So, daripada jadual taburan kekerapan ni, okay, kita boleh cari nilai-nilai yang diminta dalam soalan tadi, iaitu dalam untuk part B dengan part C. Okay. So, kita lihat kat sini. Soalan dalam part B tadi, dia minta kita untuk hitung kekerapan relatif. Okey, kekerapan kumulatif dan juga kekerapan kumulatif relatif. Banyak ni. Macam mana kita nak dapatkan? Okey. So, kita memang gunakan jadual yang sama. Taburan kekerapan tu dah ada. Okey. So, dekat sini kamu dah ada tadi range kamu kan, berapa dia punya frekuensi ataupun kekerapan. And then kita dapatkan kekerapan relatif. Apa maksudnya ni? Okey, kekerapan relatif. Bila kita kata relatif ni, kita bandingkan atau perkadaran lah. Okey. Menunjukkan perkadaran atau peratusan bagi nilai data dalam kategori tertentu. Okay. So, ini digunakan macam saya kata tadi, ayat dia pun dah kata relatif kan. So, ini digunakan untuk membandingkan dua kumpulan data yang berlainan saiz. Okay. Kerana ubah kepada saiz sama iaitu 100%. So, kamu akan dapat dalam, kalau kita katakan relatif ni, dia akan dapat dalam bentuk percentage. Okay, now kita tengok bagaimana kita nak dapatkan kekerapan relatif ni. Okay, kita go to one by one juga. Okay, row by row. Row by row. So, okay, row 1, row 2 lah kita tunjuk. Okay, so contoh kekerapan relatif. Dekat sini kamu lihat ini 4 kan untuk baris pertama. So, 4. Apa total dekat sini? Macam saya kata, semua total kekerapan must be equal to you punya observation. Kalau kata tak tally, you dapatlah katakan 55 kat sini. Something is wrong dengan you punya calculation untuk kekerapan. Okay. So, 4 bahagi dengan total observation darab dengan 100% sebab kita akan dapat dalam bentuk perkadaran yang mana kita bandingkan dengan dua kumpulan yang berbeza kan. So, adalah 8%. Apa maksudnya kat sini? Menunjukkan sebanyak 4 orang pesakit iaitu 8% mencatatkan purata kos harian antara apa? 750 hingga kurang daripada 1,000. So, inilah dimaksudkan dengan apa yang kamu dapatkan dengan kekerapan relatif tu. So, kamu kena tulis satu-satu lah. Contoh untuk kelas kedua. Macam mana kita nak buat? Kita ambil 6 bahagi dengan 50. Okay, katakan untuk kelas kedua. Okay, kita ambil 6 bahagi 50. Okay, darab dengan 100. So, you should be getting 12%. Ini kekerapan relatif. Okay. So, kemudian kita pergi pada kekerapan kumulatif. Kekerapan kumulatif. Okay. Ini tak ada relatif. So, bila kita sebut saja ayat kumulatif, bermaksud perkumpulan ataupun summation, total kan. Okay. Senang je kat sini. Kita tengok satu-satu lagi. Sebab selalu view lebih senang lah kalau satu-satu. Okay. So, di sini. Allah. Sorry. Okay. Padam. Tak nak padam. Okay. So, kita kat sini. Okay. 3 lah saya tunjuk kat kamu ya. Okay. Concentrate kat sini. Sini kita dah settle. Okay. Sekarang kita pergi kat kekerapan kumulatif. Kamu pergi kat yang lajur sini, kekerapan. So, kamu lihat yang untuk baris pertama 4 kan? Okay, fine. Kita tulis 4 lah sebab tak ada sebelumnya. Okay, bila kita pergi ke kumpulan kedua, kekerapan ni untuk kategori ni saja kan? Kategori 1000 hingga kurang daripada 1250. 6. So, kumulatif maksudnya kekerapan daripada kumpulan 1 ni, okay, kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3 sampai kumpulan 7 ni, okay, kamu kena tambah. So, maksudnya K1 4 kan? Maksud kumpulan sebelumnya kamu kena tambah dengan K2 untuk ni. Baris K2. Baris K2. So, 4 campur 6 you dah akan dapat 10. Okay, kalau kamu tak jelas lagi, sini kamu dah tahu 10 kan? Dekat sini kamu tahu dia punya kekerapan untuk kumpulan ketiga ni adalah 12. So, senang kamu ambil 10 campur 12, kamu dapat 22. Atau kalau macam, tak pastilah, tak apa. Kamu ambil 4 campur 6 campur 12. Should be getting 22 juga kat sini. Apa yang saya nak campurkan? Cumulative means daripada yang pertama tu
accumulate ke kedua, yang kedua tambah lagi dengan yang ketiga, yang ketiga tambah dan 4, sehinggalah ke kamu punya ke-7. Dan bila kita kata kita tambah, seperti mana konsep dekat kekerapan, kamu kena dapat N50, sama juga dengan kekerapan kumulatif. Last kali baris ke-7 harus sama menunjukkan sama dengan N kamu. Baru kamu tahu kamu dalam right track. Okay? So, bila kamu dah dapat kekerapan kumulatif, dia minta kamu cari kekerapan kumulatif relatif. Bila sebut je relatif, mesti ada percentages. Okay? So, kita tengok dekat sini bagaimana kita nak dapatkan kita punya kekerapan kumulatif. Okay? Di sini kamu lihat yang pertama, dia dapat 8%. Okay, 8% ni bagaimana dia dapat? Dia ambil 4 bagi dengan 50, so dia akan dapat 8%. So dekat sini pun sama, 10 bagi dengan 50, so you akan dapat 20. Dekat sini 44 divided dengan kamu punya 50. Okay, 44, minta maaf sangat. Ini 44%. Okay, 22 bagi dengan 50, so you should be getting 50 juga. Okay, and then apa lagi? Sama jugalah dengan baris seterusnya. So dia punya cara kerja untuk kekerapan kumulatif relatif ni sama macam kamu kira kekerapan relatif. Cuma nilai yang kamu ambil tu haruslah yang kumulatif lah. Macam kat sini 4 kan, so 4 bagi 50. Untuk yang kedua 10 bagi 50. Okay, dan seterusnya. Okay, itu yang berbezanya lah. So macam daripada table ni baru kamu clear. Okay, oh kekerapan macam ni relatif. Ingat ni bila saya sebut je relatif, mesti ada percentages. Sama juga dengan cumulative relatif. Okay. Dan dekat sini bermaksud, okay, ini adalah untuk ni lah yang kekerapan kumulatif. Apa yang dimaksudkan dengan kekerapan kumulatif? Kalau kat sini kekerapan kumulatif, yang ni dikata dibagi dengan jumlah pengamatan. Ini yang saya kata bagaimana dia kira. So saya tulis kat sini lah ya. Kat sini 8 bagi dengan sorry bukan 8, minta maaf. Ini dia punya percentages. Okay, 4. Okay, pen mana? Okay, 4 bagi 50, so you should be getting 8%. Yang untuk ini kamu bukan ambil 20 sebab ini 20 jawapan dia. So 10 divided by 50, you dapat 20%. Seterusnya 22 bagi 50, you dapat 44%. Sampailah ke ini 50 per 50. Okay, dan darab 100 lah, sorry, dekat sini darab dengan 100 ya, minta maaf. Darab dengan 100, darab dengan 100. So you should be getting 100. Logik lah. Kenapa kat sini dah 100% lah, jadi balik diri sendiri. Sebab dia kan cumulative, so accumulate mesti dapat 100% juga. Okay. Alright. So kita dah selesai untuk table jadual kekerapan. Dan bila masa kamu diminta untuk buat ni, dan bila kamu diminta untuk part seterusnya, kekerapan relatif, kekerapan kumulatif, kumulatif relatif, easy. Sebab kamu dah ada kamu punya kamu punya range kan, berapa kelas, kekerapan dah ada, settle. So kamu boleh go to the next calculation and kamu boleh complete the table. Okay. Okay. So sekarang persembahan data. Okay, seperti mana yang saya cakap dekat kamu tadi, persembahan data ni macam mana kita nak tunjukkanlah kita punya data-data tu supaya nampak dalam bentuk yang lebih clear. Macam kalau kata kita buat presentation kan, kalau kita tunjuk dalam bentuk yang numbers tu, macam tadi yang kata raw data ni, yang ni, yang data yang kita dapat ni, untuk contoh ni lah. Okay, hilang pula dia. Okay, data macam ni pun walaupun kamu dah susun, kalau audience tengok macam dia tak boleh nak gambarkan apa maksud ni kan. That's why kita kena gunakan teknik lah. Maksudnya kita nak persembah tu cara yang organize. So itu kita katakan persembahan data atau data presentation. Data boleh dipersembahkan, okay, dengan menggunakan few cara, sama ada kamu nak guna charts, graph. Okay, so kat sini lebih kepada theoretical part and contoh apa yang dimaksudkan dengan bagaimana kamu nak present data kamu tu histogram or GIF dan polygon ni. Okay,
So kita pergi kat pertama, bina graf histogram dan poligon kekerapan relatif dan ogive. Apa maksud histogram kan? Okey, histogram dekat sini adalah carta bar menegak. Okey, ini kamu boleh image dia dekat sini. Ini carta bar menegak. Bagi data dalam bentuk taburan kekerapan. Okey, so kita sebut sebagai histogram. So untuk histogram tiada jurang atau gap. So kita tengok kat sini, gap kita rapat. Tak ada gap. So memang range je lah. Okay, sempadan kelas atau kelas boundary atau titik tengah akan ditunjuk pada paksi mendata dekat sini. Okay, dia akan menggunakan marks tadi, iaitu kamu punya titik tengah kan. Kan kamu dapat untuk baris pertama, kelas pertama semua kan. So kelas midpoints pada baris mendata. Biasa baris mendata itu horizontal lah. Okay, adalah kamu punya paksi apa? Ini biasanya kita paksi Y lah. Sini X kan, horizontal axis. Okay, paksi menegak atau kita panggil sebagai, kita punya paksi Y ni menunjukkan kekerapan relatif dan percentage. Itu item ataupun instrumen yang ada pada paksi kamu punya vertical and horizontal kamu dalam histogram. Okay. Dan kita tengok poligon kekerapan relatif. Apa maksud poligon kekerapan relatif? Tapi kita tengok pun kekerapan dekat sini, poligon kekerapan relatif. So dia mesti melibatkan percentage sebab relatif kan. Okay. Poligon kekerapan ataupun dia punya bentuk dalam peratusan kita peroleh dengan menyambung titik-titik tengah. Sini juga bergunanya untuk kita punya midpoint bagi setiap kelas dengan kekerapan peratusan kelas masing-masing lah. Okay. So ditunjukkan kat sini kamu punya paksi X ini dan sini kita punya paksi Y. Okay, so again midpoint dekat sini. Ini adalah poligon kekerapan. So apa yang kita boleh nampak dekat sini, kita kena sambungkan dot-dot ni lah. Kita punya setiap titik tengah bagi kelas dengan kalau kata kat sini sebab kita kan start dengan 875. So 625 nya untuk cantikkan lah sebab tak ada item. So you plug in kamu plot kosong. Sama juga dengan 2625 tak ada termaksud dalam kita punya range kan. Tapi bila letak, so dia akan tandakan kosong lah. Kalau tidak, dia akan hanging kat sini. So just untuk cantikkan kamu punya polygon tu lah. Okay. So yang lain macam ini midpoint untuk yang pertama. So kita ambil dia punya nilai untuk kelas yang midpoint yang pertama, iaitu 875 tadi. Okay. So selesai untuk poligon kekerapan. Okey, kita tengok kat sini ogive. Apa pula ogive ni? Okey, ogive ni dia melibatkan peratus kumulatif. Cumulative percentage polygon ataupun nama bahasa Inggeris ogive. Apa yang ditunjukkan kat sini? Dia akan menunjukkan pemboleh ubah di sepanjang paksi mendata dan peratus kumulatif. Dekat sini masuk kamu punya kegunaan untuk peratus kumulatif yang kamu kira tadi. Dekat mana? Dekat paksi vertikal kamu menegak. Okay, pembelian data sebegini dapat membantu pengaji mengetahui jumlah terkumpul pada sesuatu selang. So, hint dia kamu kena bina jadual kekerapan terkumpul tadilah. Cumulative kan? Itu saya kata bergunanya untuk kamu construct yang seterusnya. So, ini berguna apabila terdapat dua atau lebih kumpulan yang kita nak bandingkan. Okay. So, ini dekat sini ogive. So, kita lihat sama juga dia ambil titik tengah dekat sini tapi kosong kan. So dia menunjukkan kenaikan. Okay. Kenaikan untuk average daily cost bagi 2006. Okay. So apa item yang dekat sini? Dia ambil untuk paksi mendata. Dia ambil pemboleh ubah. Cumulative percentage cumulative dekat sini. Okay. Dia akan ambil pada paksi menegak sini lah. Iaitu kamu punya vertical. Okay. Itu adalah ogive. And then ini yang common juga, pemilihan data secara visual iaitu carta bar, bar chart. Okay, carta bar ni dia akan carta bar menunjukkan setiap kategori, panjang dia yang ini serta menunjukkan amount. Okay, maksudnya panjang carta menunjukkan berapalah bilangan dia amount dia, semakin panjang tu makin banyak lah. Okay, menunjukkan amount, kekerapan atau peratus nilai bagi setiap kategori. Macam sini, banking preference tu kategori dia ada internet, in-person at branch, drive-thru service, automated or live telephone, ATM kan. So dekat sini, dia punya panjang tu nak tunjukkan berapa amount atau kekerapan bagi setiap kategori ni lah, internet semua ni, until lah ATM. Okay, so dia akan compare different kategori ni by using individual bar. So bar yang pertama untuk internet, bar yang kedua untuk in-person at branch, bar yang ketiga drive-thru sampailah ke ATM. So itu
bagaimana penggunaan atau aplikasi Chataba. Okay. Seterusnya Chatapai. Ini pie chart pula. Chatapai pula dia punya how kita nak tengok image dia. Dia ada bulatan sebab dia pun namanya Chatapai kan, macam pie. So dia adalah satu bulatan yang kita bahagikanlah kepada beberapa bahagian. Okay, untuk menunjukkan kategori atau kumpulan tu. So once dia dah bahagi, dia akan allocate accordingly. Contoh kat sini kita tengok untuk internet kan, so dia colour purple lah kat sini. So internet berapa persen kat sini? 24. So allocation 24% daripada bulatan tu untuk internet. So kat sini dia akan guna color coding lah, color coding, dan dia akan tunjukkan maksud color coding purple internet, maksud color coding hijau ni adalah in percent branch, and dia akan write berapa percentage untuk setiap color code yang menggambarkan kategori itu. Okay, so dia macam lebih kurang nak kata bacat, tapi di dalam bentuk bulatan. So lebih jelas kan kalau kita nampak dalam bentuk bacat ni. Kita nampak ini yang paling kecil, besar, ini yang sederhana. Dia sebab tu kita kata nak mempersembahkan tu untuk memudahkan kita menyampaikan data kita pada audience. Okay, ini permainan data secara visual juga, graf garis. Okay, dan kamu boleh tengoklah instrumen dekat sini pendapatan dan tahun. So dia just plot saja. Okay, ini pula pemerihalan dua boleh ubah numerical ataupun plot serakan atau dispersion lah. Plot. Okay, plot serakan ni digunakan untuk data numerical yang mempunyai pengamatan berpasangan yang diambil daripada dua pemboleh ubah numerik. Kenapa kita nak guna dia? Untuk kita identify hubungan antara dua pemboleh ubah kuantitatif, bukan kuanti. Okay, item ni, bukan item, terms. Kuantitatif saya dah explain dalam topik 1. Apa dia kuanti? Bila kita cakap kuanti, dia melibatkan numerical. Okay, numeric, number. Kalau kualitatif, bukan kuali kat dapur. Kualitatif is quality dia. So something yang kita tak ada numbering lah. Okay, but then ini adalah kita kena untuk, sebab dia pun menyebut dua pemboleh ubah numerik. So jadi kita gunakan plot serakan untuk apa? Identify hubungan antara dua pemboleh ubah kuantitatif. Contoh, okay, harga rumah bergantung kepada keluasan. Maksudnya lagi besar lagi mahal, of course lah kan. Okay, dan dia juga untuk paksi melengkap Y dia, vertikal dia, satu boleh ubah diukur pada Y, dan satu lagi untuk paksi X iaitu mendatar. So kat sini dia letak paksi Y ni untuk pemboleh ubah bersandar biasanya, dan paksi X adalah pemboleh ubah bebas. Bila kata bersandar, Y ni akan diramalkan dengan diberikan ataupun dengan bersandar kepada value X. Okay, so kita boleh apa orang kata fokus nilai Y tersebut. So itu yang dia kata kat sini, ramalkan Y diberi X. Biasanya kalau kamu lihat di dalam bentuk equation kan, Y sama dengan X1 campur X2. Okay, something like that. So untuk dapatkan nilai Y ni, dia bersandar kepada X tersebut untuk ni lah. That's why dia kata that's why yang disebut dekat sini kita punya. Okay, minta maaf. Okay, tadi terkeluar pula daripada slide ni. Okay, so jadi tadi saya katakan bahawa Y itu adalah pemboleh ubah bersandar, dependent. Maksudnya depend, bersandar, nilai ni dia bergantung kepada X untuk mendapatkan value Y. Okay, itu pemboleh ubah bersandar. Okay, so kat sini gambar raja serakan. Contoh kat sini, okay, macam saya kata tadi, Y tu pemboleh ubah bersandar kan kepada satu fungsi. Okay, so jadi macam dekat sini, actually Y tu kita katakan sebagai notation saja. So you boleh letak apa-apa, tapi kita kena ingat dia act as what. Katakan kat sini dia letak C kan, so you have to know lah macam ni cost per day, cost. So cost ni is pada sebelah sini dia akan menjadi macam dependent variable jugalah, sebab nak dapatkan cost ni dia bergantung kepada fungsian untuk Q ni. Apakah Q ni? Dia punya volume lah, quantity dia. So dalam satu fungsian ni, bila plug in the value, dia akan mempengaruhi berapa nilai yang kita akan dapat daripada C kita. Kepada C kita akan dipengaruhi oleh nilai fungsian Q ni. Okay, so apa yang saya nak cakap, okay, tadi kan saya kata Y sama dengan X, maksudnya Y tu dependent variable, X tu independent. Okay, tapi saya harap pelajar clear yang mana Y dengan X tu hanyalah kita katakan notation, means
kita boleh letak je apa-apa huruf you nak letak asalkan you faham apa yang acting sebagai dependent, apa yang acting sebagai independent. You have to understand that bila kita letak dia dekat sini, dia akan menjadi dependent sebab dia bergantung kepada fungsian di sebelah kanan di sini. Bermaksud di sebelah sini akan menjadi you punya independent variable IV dan dekat sini akan menjadi DV. So, bila kita letak sini tak ada masalah, no problem. Okay, so dia acting as DV kerana dia bergantung kepada FQ, fungsian Q ini. So, itu pun dah cukup menunjukkan bahawa hubungan antara C and FQ itu adalah antara satu molek ubah dependent variable yang bergantung kepada nilai IV, okay, dan akan dapatkan nilai C tu. Okay, itu juga maksudnya. So doesn't mean that dia fix saja Y dengan X mesti Y dengan X. Okay, kalau letak tu macam salah tak. Okay, so kat sini dia tercampur pula bahasa Inggeris, volume per day, cost per day ni. Tapi apa yang kita nak cakap, dia nak tunjukkan hubungan antara dependent variable dan independent variable kan. So jadi kat sini kamu lihat, okay, cost per day iaitu C dia akan duduk pada kamu punya vertical ataupun kamu punya Y, paksi Y. Dan di sini adalah paksi X untuk apa? Volume per day, which is dalam sebutan fungsi Q ataupun kuantiti dia. Okay, so jadi rajah menunjukkan hubungan positif antara pemboleh ubah. Okay, apabila volume pengeluaran ataupun Q kamu tu meningkat, kos juga meningkat. Jadi ini dimaksudkan plot serakan ni dia nak cuba sampaikan relationship. Okay, relationship dalam plot serakan ni dia boleh jadi dalam bentuk positif, negatif, garis melengkung, curving lainnya ataupun tak ada relationship pun boleh jadi. So itulah yang kita katakan daripada tadi, apa yang dimaksudkan plot serakan ni adalah untuk menunjukkan dia punya hubungan antara dua molek ubah kuantitatif, antara yang bersandar dan tidak bersandar. So dia punya hubungan yang boleh digambarkan daripada plot serakan ni juga, okay, boleh jadi dalam bentuk ni lah. Positif macam ni, volume bila dia punya X dia meningkat, Y juga meningkat, so kita kata positif. Tapi kalau sebaliknya, contohlah kalau kata X meningkat, Y menurun, so dia jadi negatif lah. Okay, satu naik, satu menurun, something like that. Okay, so itu yang kita nak maksudkan dengan ataupun kita cuba sampaikan daripada plot untuk gambar rajah inilah plot serakan. Okay, alright. So yang itu sahaja untuk plot serakan. So saya harap kamu faham dan jelas setiap satu. Maksudnya, kalau kita guna bacat, apa sebenarnya dia cuba sampaikan. Kalau kata gambar rajah serakan, dia menunjukkan perhubungan antara satu variable dengan satu variable yang lain. So kamu kena jelas kat situ. Okay, and also dengan catapai, okay, catabar dan juga OGIF. So setiap satu dia ada penceritaan, dia ada tujuan dia yang dia nak sampaikan. That's why kita kata persembahan data. Okay, so jadi kita memang akhir dengan type dia iaitu plot serakan dekat sini. Okay, dan ini adalah apa yang kita cover lah dalam topik 2. Okay, so saya harap kita dah pelajari dalam topik 2 ni. Yang kita cover tadi adalah untuk jadual kekerapan. So moving forward daripada situ, kita boleh dapatlah cumulative, dia punya relatif untuk kekerapan relatif dan kekerapan cumulative relatif kan. Dan daripada situ pula kita bolehlah buat kita punya persembahan data tu dalam bentuk plot serakan ke catabar ke. So itu overall yang kita cover dalam topik 2 untuk kuliah kali ni. Okay, so saya harap penjelasan saya dalam kuliah ini cukup jelas dan membantu pelajar untuk memahami apa sebenarnya yang kita nak belajar dalam topik 2 ni. Okay, so saya akhiri untuk kuliah kita sampai di sini. Okay, dan saya harap semua pelajar take care, jaga diri, dan if kamu ada apa-apa persoalan, kamu boleh go through nota ni and then boleh kemukakan pada saya. Terima kasih untuk perhatian.